Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, berjumpa kita pada kali ini untuk mempelajari mata pelajaran ibadat darjah 6, pelajaran yang keempat, tajuk puasa siri yang pertama. Ibadah puasa merupakan satu ibadah yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Islam. Namun hari ini kita akan melihat apakah sebenarnya pengertian puasa dari segi bahasa dan dari segi syarak. Pengertian puasa menurut bahasa ialah menahan diri dari melakukan sesuatu seperti makan, minum dan bercakap, perkara yang sia-sia. Sementara puasa dari segi bahasa ialah menahan diri dari melakukan sesuatu yang boleh membatalkannya, bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari, bermula dari masuk waktu subuh sehinggalah masuk waktu maghrib. Ada 5 sebab yang mewajibkan umat Islam memulakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, apabila bulan Sya'ban telah sempurna, sama ada 29 hari atau 30 hari mengikut keadaan. Sekiranya bulan Sya'ban belum sempurna, maka belum wajib melakukan ibadat puasa di bulan Ramadan. Yang kedua ialah apabila nampak anak bulan. Apabila ada seseorang melihat anak bulan dengan sendiri, dengan matanya sendiri, maka dia wajib menunaikan ibadah puasa, memulakan ibadah puasa Ramadan, walaupun dia yang melihatnya itu adalah seorang yang fasik, tetapi dia telah melihatnya sendiri dengan matanya sendiri, maka wajiblah dia memulakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebab yang ketiga ialah sekiranya seseorang tidak melihat anak bulan dengan sendiri, tetapi dia diberitahu bahawa anak bulan Ramadan telah pun kelihatan dan orang yang melihatnya itu disaksikan oleh saksi-saksi yang adil, maka wajiblah dimulakan puasa Ramadan. Yang dimaksudkan saksi yang adil ialah saksi yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak meneruskan melakukan dosa-dosa kecil. Sebab yang keempat membolehkan puasa Ramadan dimulakan ialah apabila diberitahu bahawa Ramadan telah bermula dengan tanda-tanda seperti meriam. Mungkin dalam satu-satu keadaan anak bulan tidak kelihatan ataupun anak bulan susah untuk dilihat di kawasan mereka, seperti mereka tinggal di kawasan pedalaman yang keadaan hutannya tebal, jadi susah untuk melihat anak bulan di langit. Maka kawasan tersebut, penduduk-penduduk di kawasan tersebut diberitahu dengan menggunakan sesuatu tanda ataupun alamat, seperti dibunyikan meriam di tempat yang boleh dilihat anak bulan, ataupun dipasangkan api di menara. Jadi apabila orang-orang yang tinggal di kawasan pedalaman tersebut melihat bahawa api di menara tersebut telah pun dinyalakan, maka mereka tahu bahawa bulan Ramadan telah bermula. Maka pada hari esok mereka pun mulalah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebab yang kelima ialah melalui perisytiharan. Perisytiharan ini biasa dilakukan di dalam negara kita, di mana semua umat Islam di negara kita diberitahu di kaca TV ataupun di radio ataupun di media sosial bahawa hari esok bermulalah Ramadan. Dan kita lihat di kaca TV dengan ini saya mengisytiharkan
bahawa anak bulan Ramadan ataupun tarikh bermulanya Ramadan adalah pada berapa hari bulan, itu adalah yang dimaksudkan dengan perijtihadan. Apabila sesebuah negara itu telah sah ataupun telah sabit terlihat anak bulan, melihat anak bulan, maka semua masyarakat Islam di dalam negara tersebut wajib memulakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagaimana pula hukum menunaikan ibadah puasa bagi negara yang berhampiran dengannya? Bagi negara yang nampak anak bulan, wajib berpuasa. Bagi negara yang berhampiran dengannya, wajib juga memulakan ibadah puasa Ramadan pada hari yang sama kerana negara-negara tersebut berada dalam satu matlak. Maksud satu matlak ialah satu tempat terbit bulan. Lebih jelas lagi, negara yang berada dalam satu matlak ini, mereka akan menerima siang dan malam pada masa yang sama. Mungkin ada perbezaan dalam masa 10 minit, 15 minit, setengah jam, 1 jam. Tetapi mereka dikira sebagai satu matlak kerana siang yang sama dan malam yang sama. Jadi mereka negara-negara ini wajib memulakan ibadah puasa pada hari yang sama. Contoh negara yang sama matlak dengan Malaysia ialah Singapura, Indonesia, Filipina, apa lagi Thailand. Itu adalah negara yang sama matlak. Tapi bagi negara yang tidak sama matlak ataupun berbeza matlak, maka dia tidak diwajibkan berpuasa pada hari yang sama kerana mereka kena melihat anak bulan mengikut keadaan mereka sendiri. Iaitu yang berbeza matlak ini adalah bagi negara yang berjauhan. Contohnya ialah negara yang siangnya tidak sama dengan negara kita, tak saing. Dan malamnya juga tidak saing dengan negara kita. Contoh negara yang tidak sama matlak ataupun berbeza matlak dengan negara kita ialah, mungkin kita boleh ambil contoh Arab Saudi, Amerika. Itu adalah negara-negara yang jauh dan tidak sama matlak dengan negara kita. Jadi tidak wajib saing-saing berpuasa kerana mereka kena melihat anak bulan mereka sendiri. Kita teruskan dengan syarat sah puasa. Siapakah orang yang sah melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama sudah tentulah orang Islam. Orang Islam sah melakukan ibadah puasa, tidak sah sekiranya ada orang kafir ataupun orang murtad yang melakukan ibadah puasa. Tak sah ibadahnya. Kalau mereka buat juga sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi tidak diterima perbuatan mereka sebagai satu ibadah puasa. Yang kedua ialah berakal. Tidak sah puasa kanak-kanak yang belum mumayyiz dan juga hilang akal. Ini tidak bermakna kanak-kanak tidak boleh melakukan ibadah puasa. Sebaliknya, ibadah puasa yang mereka lakukan merupakan satu usaha untuk mereka mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai satu cara didikan membiasakan mereka untuk melakukan ibadah puasa supaya apabila mereka dewasa nanti, mereka dah biasa melakukan ibadah tersebut. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah syarat sah puasa seterusnya ialah suci dari haid dan nifas. Bagi orang-orang perempuan yang mengalami keadaan haid dan nifas, maka ibadah tidak wajib bagi mereka melaksanakan ibadah puasa, dan sekiranya mereka melaksanakan juga, buat juga puasa, maka ibadah puasa mereka tidak sah dan tidak diterima. Seterusnya syarat yang keempat ialah niat. Hendaklah berniat puasa apabila nak melaksanakan ibadah puasa tersebut. Syarat seterusnya ialah menahan diri. Sabar, jangan lakukan, tahan. Jangan melakukan ataupun menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Seperti kita lihat awal tadi, makan, minum. Dan ada kalanya berkata-kata, bercakap juga boleh menyebabkan puasa terbatal apabila bercakap perkara-perkara yang sia-sia
ataupun perkara yang mendatangkan dosa. Seterusnya ialah syarat sah puasa yang terakhir ialah apabila telah masuk waktu. Masuk waktu berpuasa baru memulakan puasa. Dan berbuka juga apabila telah masuk waktu berbuka. Bila kita nak niat puasa ni, apabila kita nak melakukan ibadah puasa, sekiranya ibadah puasa tu adalah puasa sunat, kita boleh mula berniat pada waktu malam. Ataupun kalau kita pada asalnya tak ada niat nak puasa sunat, sampai tengah hari ataupun sampai pukul 9, pukul 10, pukul 11 kita tak ada sembarang makanan untuk dimakan ataupun kita belum makan apa-apa, maka kita boleh niat puasa sunat sebelum gelincir matahari. Maksudnya sebelum masuk solat fardu zuhur, dengan syarat belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Belum makan, belum minum, belum buat perkara-perkara lain yang boleh membatalkan ibadah puasa. Jadi dia boleh niat puasa sunat walaupun hari telah siang. Bagi puasa Ramadan pula, mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i, niat puasa hendaklah dibuat pada tiap-tiap malam sepanjang bulan Ramadan. Dari Ramadan yang pertama sampai Ramadan yang ke-30, wajib niat pada setiap malam. Tapi bagi pendapat Imam Maliki pula, memadailah berniat sebulan pada malam yang pertama saja. Bagi malam-malam yang lain, tidak perlu niat semula. Itu menurut pendapat Imam Maliki. Sekurang-kurang niat puasa Ramadan ialah nawaitu sauma Ramadan, yang bermaksud sahaja aku puasa Ramadan. Dan yang biasa kita buat ialah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku puasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sekian sahaja kelas kita untuk siri ini, iaitu mata pelajaran ibadat, tajuk puasa siri yang pertama. Kita akan sambung lagi kelas kita untuk siri yang berikutnya. Diharap semua pelajar akan mengambil nota ataupun print out nota yang akan saya sertakan di dalam kelas ini nanti, serta jawab soalan yang diberikan. Setelah mengambil nota dan menjawab soalan, sila PM saya melalui WhatsApp untuk saya nilai semua tugasan yang telah diberikan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.